Sebagai pembicara pertama, payah, apalagi tajuk yang diberi ini adalah suatu tajuk yang amat luas, very technical, tetapi masa yang diberi cuma 25 menit. Jadi atas kekangan masa, saya akan cuba dengan sedaya upaya untuk meringkaskan, dan saya perlu hati-hati oleh kerana ramai yang saya tahu hadir pada hari ini yang arif dengan Perjanjian Malaysia 63. Lebih-lebih lagi dengan kehadiran Peguam Besar Negeri, terpaksa saya hati-hati. Tetapi tajuk yang diberi kepada saya ini adalah perjuangan pemimpin Sabah terdahulu hingga sekarang dalam konteks Perjanjian Malaysia 1963. Coba bayangkan, perjuangan pemimpin-pemimpin Sabah terdahulu sehingga sekarang dalam konteks Perjanjian Malaysia 63. Jadi ini perkongsian saya. Dan dalam perkongsian ini saya menganggap bahawa yang hadir ini sedikit sebanyak tahu, paham, ada membaca ataupun mendengar daripada kawan-kawan, membaca daripada sosial media, daripada seminar dan ceramah-ceramah mengenai dengan proses pembentukan Malaysia itu sendiri. Jadi apabila saya membuat ucapan ini ataupun draft kertas kerja ini yang saya akan bentangkan di sini, yaitu dalam masa yang singkat untuk kita tahu mengenai dengan perjuangan pemimpin dahulu dan sekarang, saya bagi kepada 7 kategori. Kategori pertama yaitu pejuang Sabah, pemimpin-pemimpin Sabah sebelum merdeka di antara tahun 1961 sehingga 1963. Kategori kedua setelah merdeka, yaitu Kerajaan Alliance yang diketuai oleh Allahyarham Tun Mustafa, karena itu adalah pengisian kemerdekaan selepas merdeka. Kategori ketiga, pemimpin dalam Kerajaan Berjaya yang diketuai oleh Dato' Aris Saleh, sekarang Tan Sri Aris. Pemimpin dalam kategori keempat dalam Kerajaan PBS. Dan kelima, Kerajaan BN UMNO. Keenam, Kerajaan UMNO JRS. Ketujuh, Kerajaan JRS sekarang ini. Ini harus saya sentuh karena tajuk ini adalah spesifik, yaitu perjuangan pemimpin-pemimpin dahulu sehingga sekarang ini dalam konteks Malaysian Agreement 63. This is how I understand the topics that is been given to me. Jadi saya mulai dengan kategori 1 dan 2 dahulu dan seterusnya. Mana sudah saya punya pembantu nih? Oke, saya mau slide pertama, ada? Yes. Kalau kamu boleh baca, dalam slide pertama ini ialah pejuang Bapa Kemerdekaan Sabah yang telah merunding syarat-syarat penyertaan Bumi Utara mewujudkan Malaysia yang sekaligus Bumi Utara menjadi merdeka. Dan ini saya tahu bahwa semua yang hadir ini pandai membaca, rujuk kepada Memorandum MACC ataupun Malaysian Solidarity Consultative Council. Ini adalah satu jawatan kuasa yang amat penting dalam proses kemerdekaan Malaysia. Ini perlu diketahui lebih awal. Dan MACC ini ditubuhkan ikuran daripada satu mesyuarat yang diadakan di Singapura, yaitu Regional Meeting of CPA, Commonwealth Parliamentary Association. Apabila Tunku Abdul Rahman lepas berujar di Singapura pada bulan 5 lebih kurang 27 hari bulan, dia Adelphi Hotel yang berujar, yang mengatakan bahawa dia kata lebih kurang seperti begini,
sudah sampai masanya bahawa wilayah-wilayah yang pada ketika itu difikirkan Sarawak, Brunei, Singapura dan Bumi Utara akan bersatu dalam satu gabungan yang besar, dia kata. Tapi istilah dia pada ketika itu dan sekarang bila kita baca sejarah ialah Greater Malaysia. Nah, bermula daripada itu, maka semua pihak-pihak yang mengetahui dengan dasar decolonization, yaitu selepas Perang Dunia Kedua, bahawa ada arahan daripada PBB semua negara-negara yang mempunyai wilayah jajahan perlu dimerdekakan. Maka penjajah kita pada ketika itu, kerajaan British, tidak ada pilihan, terpaksa memikirkan untuk memerdekakan, melepaskan belenggu jajahan mereka kepada Bumi Utara dan Sarawak, Brunei dan Singapura. Jadi mesyuarat proses pertama yang dibuat ialah mesyuarat CPA, Commonwealth Parliamentary Association Regional Meeting, yang dibuat di Singapura. Pada ketika itulah secara terbuka pemimpin-pemimpin yang berkenaan daripada wilayah-wilayah yang mau dicantumkan dengan Kerajaan Malaya pada ketika itu hadir. Fuad Stephen hadir, Lee Kuan Yew hadir, pemimpin-pemimpin dari Malaya hadir, pemimpin seperti Tun Mustafa hadir dalam mesyuarat itu. Itulah pertama kali dibincang apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tunku Abdul Rahman bahawa wilayah-wilayah yang dia sebut akan digabungkan. Tetapi seperti juga dengan forum pada hari ini, setiap forum, setiap conference, setiap seminar dia mempunyai masa terhad. Yang dibincang itu adalah suatu perkara yang amat luas, besar. Maka tidak cukup masa untuk membincang. Maka perwakilan daripada Bumi Utara dan Sarawak telah mencadangkan supaya satu jawatan kuasa akan diwujudkan, mesti diwujudkan, untuk membincang seterusnya apa perbincangan yang mereka buat dalam CPA Regional Conference itu yang tidak selesai. Itulah terbentuk MACC. Dan yang dipilih oleh conference itu ialah Donald Stephen, seorang jurnalis pada ketika itu, dikenali oleh masyarakat setempat. Dia dipilih sebagai pengurusi. Jadi ini MACC ada bermasyuarat 4 kali. Nampak saya punya pembantu nih, masyuarat 4 kali. Seperti biasa bergilir-gilir di tempat-tempat yang telah mereka pilih, yaitu masyuarat pertama di Sultan, masyuarat kedua di Kuching, masyuarat ketiga di Kuala Lumpur, masyuarat keempat di Singapura. Kamu tengok tarikh-tarikh masyuarat itu terlampau berdekatan. Mereka memandang bahawa apa yang dibincang itu adalah mustahil. Masyuarat penghabisan di Singapura, mereka membuat rumusan daripada perbincangan-perbincangan yang dibuat dalam masyuarat yang sudah, yaitu masyuarat di Sultan, masyuarat di Kuching, masyuarat di Kuala Lumpur. Mereka buat rumusan, dan rumusan yang mereka buat itu, itulah menjadi memorandum yang dikemukakan oleh Donald Stephen kepada satu Suruhanjaya yang dibentuk lagi, yaitu Suruhanjaya Kobol. Ini terlampau awal, ini 20 perkara. Jangan dulu, ini 20 perkara. Okey. Memorandum tersebut mempunyai 44 perenggan. Dan dalam memorandum itu, disitulah terkandung semua syarat-syarat yang difikirkan oleh pemimpin-pemimpin daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Malaya, yang telah mereka runding syarat-syarat untuk mewujudkan sebuah negara baru,
yang pada ketika itu mereka panggil sebagai Melayu Raya tetapi ditukar kepada Malaysia. 44 perenggan. Memorandum itu dikemukakan sendiri oleh Donald Stephen kepada pengurusi Suruhanjaya Kobol, yaitu satu jawatan kuasa yang dibentuk khas. Saya akan sebut juga ini nanti. Ini kerajaan British ini kalau buat kerja memang dia teratur, rancangan ada, dia atur apa benda yang dia buat menurut tarikh yang berkenan semikiannya tanpa disedari. Oleh karena untuk memerdekakan sebuah 2-3 wilayah atau sebuah wilayah memerlukan self-determination. Karena kalau tidak boleh kita merdeka kalau tidak ada self-determination oleh rakyat yang tertentu. Maka telah dipikirkan oleh kerajaan British dulu dan kerajaan Tanah Melayu yang diketuai Tunku Abdul Rahman untuk mewujudkan satu Commission of Inquiry. Commission of Inquiry ini ialah satu badan untuk buat penyelidikan di Sabah dan di Sarawak pada ketika itu, untuk mau tahu sama ada orang-orang Sabah dan orang-orang Sarawak sedikit sebanyak pasal hal Brunei dan Singapura. Tidak berapa, pada ketika itu Singapura sudah ada Prime Minister, dia cuma protectorate, bukan dia jajahan, 100% jajahan. Maka Suruhanjaya Kobol dibentuk dan bekerja di Sabah dalam berapa bulan, daripada Februari 62 sampai April, baru 2 bulan lebih kurang. Februari, Mac, April, 2 bulan lebih begitu, buat penyelidikan di Sarawak, buat penyelidikan di Sabah. Mau tahu sama ada benar-benar orang-orang Sabah dan Sarawak mau merdeka melalui pengujudan satu negara, yaitu diberi nama sebagai Malaysia. Okey, next slide. Ini Suruhanjaya Kobol. Coba slide Suruhanjaya Kobol kalau ada. Ini tunjuk 20 perkara Kobol. Siapa? Tidak ada terkeluar situ Kobol, pasal saya ringkaskan semalam. Suruhanjaya Kobol sewaktu membuat penyelidikan telah membuat rumusan, yaitu daripada jumlah rakyat Sabah dan Sarawak 1/3 bersetuju dengan kemerdekaan Sabah, itu Bumi Utara pada ketika itu, melalui Malaysia tanpa banyak preke, tiada dasar ada apa-apa. Kumpulan ini adalah kumpulan Bumi Putra yang diketuai oleh Datuk Mustafa Harun pada ketika itu. 1/3 daripada apa yang telah diselidiki oleh Kobol. Manakala 1/3 yang diketuai oleh Donald Stephen, G. Sundang dan pemimpin-pemimpin Bumi Putra bukan Islam bersetuju untuk Bumi Utara merdeka melalui Malaysia dengan syarat, bersyarat. Kumpulan ketiga 1/3 terbagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan ini adalah masyarakat Tionghoa atau Cina. Setengah daripada 1/3 kumpulan Cina itu, mereka tidak mau merdeka melalui pengujudan sebuah negara baru. Mereka mau Sabah, Bumi Utara dan Sarawak merdeka dahulu, dalam arti kata kemerdekaan yang sebenar, barulah bergabung dengan Malaya. 1/3 pula daripada kumpulan Tionghoa ini tidak mau merdeka, biarlah dijajah oleh British sahaja.
Saya perlu jelaskan ini oleh kerana ada kaitan dengan perjuangan pemimpin-pemimpin dahulu dan sekarang. Kenapa kumpulan satu tidak bersyarat banyak, tidak perikik, yang dikatakan Tun Mustafa? Kerana Tun Mustafa sebelum itu telah memirikan, sudah tahu bahawa kumpulan Islam ini paling selesa kalau ikut Malaya, kerana Malaya itu dipimpin oleh Islam. Dia tidak banyak perikik. Dia berkawan dengan Tunku Abdul Rahman, dia kenal Tunku Abdul Rahman daripada tahun 1998, awal daripada itu. Tun Mustafa cuma mau merdeka saja, dia tidak mau ada rumit-rumit, dia tidak banyak cakap dalam masyarakat. Ini dia terangkan sendiri dalam satu buku dia punya memoir. Kumpulan kedua mau syarat oleh kerana mereka tidak mau apabila merdeka nanti disekutukan dengan Malaya, mereka memikirkan bahawa Malaya itu nanti akan jadi penjajah yang kedua, yaitu British mengantar Bumi Utara dan Sarawak kepada Malaya dan dijajah pula oleh orang-orang Melayu. Itu sebab kenapa bersyarat. Yang kumpulan ketiga tadi itu selesa kerana kaum Cina di Sabah ini ada hubungan rapat dengan orang-orang Cina di Hong Kong. Hong Kong setahu kita adalah koloni British juga. Jadi bisnes di antara masyarakat Cina di Sabah dan masyarakat di Hong Kong adalah amat rapat. So the Chinese business are thriving that time. Itu sebab mereka mau merdeka dahulu baru bergabung dengan Malaya, kerana mereka tidak mau juga di jajah inverted comma oleh Malaya setelah merdeka. Sementara yang 1/3, setengah daripada 1/3 itu langsung dia mau British because dia comfortable. Kerana pada ketika itu posisi balak awarded to businessman yang ada kaitan dengan kerajaan penjajah pada ketika itu. Nah, ikuran daripada penyiasatan kobol itu, maka satu lagi memorandum dikemukakan kepada kobol pada ketika itu, yaitu MSCC. Satu lagi memorandum dikemukakan dalam satu jawatan kuasa yang ditubuhkan lagi selepas kobol, yaitu IGC, Inter-Government Committee. Inilah memorandum 20 perkara. Ini memorandum 20 perkara. Pertama kali saya dengar, I was still very young. Coba bantu saya, pegang saya punya ini, because ini rostrum, dia tidak ada penyangga. Dia, kalau saya kasih lepas semua saya punya dokumen jatuh. Dia tidak ada border. Nah ini, the 20 points, basis for federal state relations for Sabah, ditulis oleh Dr. Geoffrey Ketingan. 1986, setahun selepas PBS menang pilihan raya. Pada ketika itu, if I was mistaken, Geoffrey Ketingan was also in IDS. IDS baru ditemukan pada ketika itu. Yang buat ini idea-idea daripada Dr. Richard Gunting. The first time. Ini kita cerita pasal perjuangan dalam from 63 until now. Pertama kali orang baca 20 perkara, yaitu perjuangan pemimpin-pemimpin sebelum merdeka. Apabila ini keluar, apabila dibaca oleh pemimpin-pemimpin bukan parti lain daripada yang kalah pilihan raya selepas 85-86, semua pemimpin pada ketika itu di luar PBS menuduh Dr. Geoffrey sebagai orang gila. Semua pemimpin, setahu saya pada ketika itu, Usuk Sukam, Karim Gani, Reddy Geoffrey, sebut saja pemimpin Islam yang ada kaitan dengan Kuala Lumpur pada ketika itu menghantam dengan Dr. Geoffrey. Apalagi kerajaan yang kalah oleh PBS pada ketika itu, yaitu Berjaya, mereka menghantam kepada Geoffrey. Jadi sekarang ini apabila Geoffrey berujar mengenai dengan Malaysian Agreement Secretary, dia seringkali cakap, dan he has the right to say so. Dia kata, dulu saya dituduh sebagai orang gila apabila saya sebut 20 perkara. Sekarang bilangnya hampir semua pemimpin Sabah ikut gila.
Ini strike. Yang ini. Jadi itulah rujuk kepada 20 perkara. Mana tadi 20 perkara ini lah nih. Jadi saya tidak akan hurai satu persatu karena masa tidak ada. Cuma nanti yang saya hurai itu perkara 11, tariff in finance. Karena yang lain itu kamu baca, kamu rujuk, you do your own research. Oke, ini 20 perkara pula dikemukakan oleh parti-parti bergabung di Sabah pada ketika itu. You must remember, pada tahun 1961 parti politik di Sabah baru diwujudkan. Pada mesti kan 61, 62 USNO pada bulan Disember baru diwujudkan. Orang tidak tahu berpolitik pada ketika itu. Mereka terpaksa mewujudkan parti kerana mesti ada basis masing-masing punya penyokong. Jadi ini adalah memorandum daripada parti-parti pada ketika itu yang dikemukakan kepada IGC. 20 perkara yang konon diciduk juga daripada MACC punya poin sama, MACC punya poin sama lebih kurang dengan ini perkara 20. Nah, IGC, next slide, IGC. Nih, ingat urutan kemerdekaan. Pertama, decolonization, yaitu dasar untuk memerdekakan selepas Perang Dunia Kedua. British punya pandai, dia panggil konferensi PA selepas Tunku Abdul Rahman berucap di Singapura. Lepas itu beberapa bulan selepas itu dipanggil mesyuarat CPA, dibincang secara terperinci buat kali pertama. Selepas itu diwujudkan MACC. Selepas MACC diwujudkan lagi satu jawatan kuasa penyiasat, iaitu KOBOL. Selepas KOBOL buat laporan, maka perlu untuk wujudkan lagi satu jawatan kuasa yang dipanggil sebagai IGC, Intergovernmental Committee, iaitu semua dalam ahli itu adalah orang-orang yang pandai. Kerana IGC itu merumuskan segala-gala. Segala benda yang telah dibincang di MACC, dibincang di KOBOL, segala perkara-perkara yang dibincang di luar proses ini, IGC yang buat. Jadi ini IGC, dia mesyuarat juga tidak lama tahu. Dia datang dalam bulan Ogos, dia mulai kerja, dia habis kerja bulan Desember. Baru 2-3 bulan. Jadi dalam itu IGC dia wujudkan ini subkomiti. Selain daripada masyuarat plenary, yaitu masyuarat induk, masyuarat besar, dia wujudkan ini nih, subkomiti. Ada 5 subkomiti. Constitutional Subcommittee. Yang diletak sana ialah wakil Attorney General daripada Sabah pada ketika itu British, wakil Attorney General daripada Sarawak juga orang British, orang-orang terkemuka yang draft. Apa yang mau di draft ialah pada ketika itu asas kemerdekaan Sabah dan Sarawak itu, walaupun mewujudkan negara baru yaitu Malaysia, asas dia ialah perlembagaan Persekutuan Malaya pada ketika itu. Itu kadang-kadang kita silap buat tafsiran. Kenapa begini dan sedemikiannya? Kenapa hari kemerdekaan 31 di bulan Ogos 1963 bukan 16 September 63? Oleh karena pada asasnya, walaupun pejuang-pejuang Sabah pada ketika itu, pemimpin Sabah dan Sarawak mengatakan bahawa we must have a new constitution, the new nation must have a constitution, tetapi ditolak oleh KOBOL. KOBOL bilang it is not practical to have a entirely new constitution. It is not practicable because Sabah dan Sarawak still under colony. You cannot have such constitution. Jadi apa yang dibuat ialah perlembagaan Malaya itu yang dibuat sebagai asas untuk mewujudkan satu negara. Mana kata ialah Sabah, Sarawak dan Singapura, dan kalau Brunei masuk pada ketika itu cuma dimasukkan dalam satu federation lagi yang sama taraf dengan state di Semenanjung. Ini juga akan timbul kontroversi kalau saya cakap bahawa Sabah dan Sarawak itu ikut status perlis. Ada orang yang mengamuk pada no. Dia bilang Sabah dan Sarawak ikut status Malaya. Dia orang tidak baca betul-betul itu Malaysian Agreement Artikel 1 punya
interpretation. I think nanti saya consult sama Attorney General sama ada dia setuju atau tidak dengan soal ini. So, subcommittee konstitusional, fiskal subcommittee bermakna dengan keuangan. Lepas itu legal and judicial subcommittee. Yang ini pula bertanggung jawab dengan pengujudan mahkamah. Itu sebab kita ada Mahkamah Borneo. Selepas itu ini Public Service Subcommittee. Ini pula dengan pentadbiran awam. Sama ada pentadbiran negara baru ini sama. Sabah tidak ada State Civil Service Commission. Sarawak pun tiada. Ini sudah dibincang. Jadi kita mau kita ada Civil Service Commission sendiri. Perkhidmatan awam Sabah. Anu pun begitu juga. Yang dibincang juga dalam jawatan kuasa ini ialah macam mana dengan orang-orang British yang sedang bekerja kaki tangan kerjaan pada ketika itu. Apabila nanti merdeka 63, adakah mereka ini dilarikan saja? Kena ada syarat dalam itu 20 perkara Borneonisasi. Adakah Borneonisasi itu bermaksud bahwa orang Borneo saja yang harus memegang jawatan? Kalau orang Borneo saja yang memegang jawatan, pada ketika itu bukan semua orang Borneo tahu memegang jawatan, kerana tidak ada pengalaman dalam pentadbiran langsung. Yang ini pula Departmental Subcommittee, begitulah itu, yang ada kaitan dengan pentadbiran. Mana kata IGC inilah yang telah merumuskan semua perbincangan untuk mewujudkan sebuah negara baru, termasuk mengubah perlembagaan Persekutuan Malaya dahulu untuk membolehkan Sabah, Sarawak, Singapura dan kalau Brunei ikut pada ketika itu untuk masuk dalam Brunei. In other words, the constitutions of Federation of Malaya at that time was only amended in order to accommodate the new states. Ada angguk-angguk ini Attorney General, so saya ada confidence sikit lah bahwa apa yang saya cakap ini ada betul sikit lah. Meaning that actually is what. Oh, ada sudah pembantu sini, tidak jatuh saya punya reference. Okey. Nah, ini laporan IGC ini, dia ada 3 bab, ada lampiran, annexes, dan inilah yang dipanggil, kalau saya punya interpretation, is a blueprint of the formation of Malaysia. Kena semua di situ dia orang buat. Dia orang juga draft pindaan kepada perlembagaan Persekutuan Malaya untuk mengasih masuk artikel-artikel baru seperti artikel 112 A, B, C, D, I, yang telah dimasuk itu I. Segala kendak peruntukan kawangan dalam perlembagaan dalam bahagian 3 bab am, ada bab khas untuk Sabah. Ini semua yang draft. Perlembagaan Sabah ini juga yang draft. Perlembagaan Sarawak ini juga yang draft. Immigration Bill yang pada ketika itu menjadi satu permasalahan bahwa pemimpin Sabah tidak mau apabila merdeka orang-orang Singapura, orang-orang Malaya yang lebih sophisticated, mereka punya main akan datang di Sabah, ambil semua jawatan di sini, ambil semua tanah, ambil semua bisnes. Immigration Bill terpaksa diubah. Itu sekarang ini kita ada mempunyai, walaupun kita mempunyai pasport yang sama, Malaysian passport, orang Malaya tidak boleh sewenang-wenang datang pergi Sabah, orang Sarawak tidak boleh datang Sabah, begitu juga orang Sabah tidak boleh pergi Sarawak sewenang-wenang, mesti pakai pasport. So that's why foreigners when they come to Malaysia, they will ask, why same country still you have to go through immigration? Itu orang tidak paham. Itulah itu immigration yang sekarang ini masih lagi relevan. Okey. Pada ketika waktu IGC buat laporan, itu masih laporan, belum lagi ada apa-apa. Cuma segala perbincangan itu telah diderap, segala lampiran, kawangan, segala perundangan, semua dibuat. Masih lagi, belum selesai. Yang final, inilah yang dibincang Malaysian Agreement 63. Biasanya kalau kita buat agreement, itu agreement draft dulu. Syarat-syarat disimpan, lepas itu ditandatangani.
Ini elimination agreement is different. Dia buat kemudian yang penghabisan in order to legalize what is been discussed in all the processes of formation of Malaysia, sehingga peringkat IGC, all what is been discussed and agreed will become just mere words in the parties that were dalam perbincangan itu. They can just pull out without an agreement. So therefore they have to have an agreement to tie everything so that nobody can go out or pull out last moment agreement. Nah, that is one big question. Kenapa Sabah dan Sarawak ikut menandatangani sedangkan mereka adalah jajahan pada ketika itu? Why? Sebenarnya if you were to look at it, perjanjian Malaysia ini, Malaysia dengan Sejateri, is a perjanjian between two nations yang merdeka dan berdaulat, yaitu United Kingdom, Northern Ireland dan Kerajaan Malaya. They were the one that actually make the agreement. They included Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura, because if they don't include that, then Sabah and Sarawak will say, well, yeah, we have discussed all the points that we put forward in IGC in COBOL, but we did not participate in that agreement. Tiada agreement, kami boleh pull tahu. So Malaysian agreement is actually to tie all the parties to all the promises or protection that they have agreed upon dalam semua proses kemerdekaan. Pada ketika waktu menandatangani Malaysian Agreement 63 ini di London, when giving a press conference, Macmillan at that time, the Prime Minister of the United Kingdom, dia bilang, Malaysian Agreement is the birth certificate of the new nation. Malaysian Agreement tidak panjang, baru 11 artikel, tetapi dalam ini Malaysian Agreement yang juga dia punya annexes 11 artikel, lebih kurang 11 sampai 10 lampiran, sampai 11 lampiran annexes. Dan this ada relevant one masih sekarang ini. Itu Federation of Malaya punya Constitution, Malaysia Bill, the Constitution of Sabah, Sarawak, and the Federation of Malaysia Immigration Bill. These 4 documents masih lagi ada relevant dalam sejarah. Yang cuma sekarang ini menjadi permasalahan, maafkan saya Tan Sri, kita ada 5 minit lagi untuk bertantangan. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah artikel 8 dalam ini Malaysian Agreement. Artikel 8. Mana benda-benda yang tidak dikasih masuk dalam perlembagaan itu, adakah sekarang ini boleh dirunding balik, kena janji-janji dahulu, sama ada by word of mouth or by gentleman agreement, by surat-surat saja. Itu lagi masih open for interpretation. Dan saya ada 2 minit lagi. Ini kategori kedua, apabila Tun Mustafa jadi Ketua Menteri. Apabila Tun Mustafa jadi Ketua Menteri, dia anggap pada ketika waktu penubuhan Malaysia itu, Malaysia is like a ragi. Ragi maksud siapa tahu itu ragi yang dikasih masuk dalam tapai. So dia anggap Malaysia itu, dia sama Lee Kuan Yew sama, dia anggap Formation of Malaysia itu seperti ragi. Dia menunggu, dia bilangnya supaya jadi tapai. Apabila jadi tapai, I know what to do. So he didn't speak much menurut sama dia dalam segala forum. Cuma dia menunggu jadi Malaysia. Tindakan Tun Mustafa yang pertama, yaitu semua kita tahu apabila Tengku Razali Hamzah diinterview oleh satu datu mengenai dengan Petronas pada ketika waktu berunding dengan 5%. Dia kata Tun Mustafa send me back to Kuala Lumpur dan dia tidak mau berunding. Bermakna tindakan pertama pemimpin pada ketika itu Tun Mustafa. Just imagine. Selepas itu tindakan kedua, apabila there is a review in 1968, I read a report. Ada satu review daripada Foreign Commonwealth Office selepas merdeka mengenai dengan soal 40% yang dijanji 40%. Pemimpin-pemimpin daripada Kuala Lumpur that time went to see Tun Mustafa, sama ada Tun Mustafa agree to reduce that 40% dalam perlembagaan. Mustafa refuse, dia bilang no. Itu dia punya perjuangan. Selepas Tun Mustafa apabila berjaya
pemerintah. Dato' Aris perintah. Semua kita masih ingat. Apabila Dato' Aris perintah, ada dasar sudah lain. Kita mau dekat dengan Kuala Lumpur. Integrasi nasional mesti ditekankan. Who ever thought about Malaysian Agreement Secretary? Pada ketika itu Labuan dikasih. Mahathir cakap sing and swim with Berjaya. Pada ketika itu lain, because at that time Berjaya economically was, Berjaya government was sound. Semua agensi kerajaan yang ada ini adalah daripada Berjaya, tapi kalah oleh PBS. Now Berjaya diform juga oleh kerana mau kasih jatuh Tun Mustafa. It's go on record, Tun Razak mau kasih jatuh Tun Mustafa oleh kerana dia refuse to sign the 10%. Jadi lepas itu kerajaan Dato' Aris dia kasih Labuan. Apabila PBS menang, nah itulah barulah timbul 20 perkara. Yang pula saya tergamit untuk buat penyelidikan dengan Malaysian Agreement Secretary apabila saya terbaca buku yang dibuat oleh arwah Jainal Azamain. The issue of Malaysian Agreement just came about pada 2016-2017 sebelum pilihan raya 2018. So daripada buku yang dia tulis Queen's Obligation, so I made the research, what is this all about? Itu sebab sedikit sebanyak saya tahu apa proses kemerdekaan, apa Malaysian Agreement, apa semua dan semikanya. Now, the reason why saya tergamit untuk buat penyelidikan pasal Malaysian Agreement because dalam satu bab disebut oleh arwah itu dia kata Malaysia is not in existence because of this. Tidak ada kena define dalam perlembagaan Wednesday Malaysia Day. Jadi dalam satu forum dia, jadi saya hadir, saya tanya dia, saya kata when you travel around the world, what passport do you use? Malaysian passport. So why do you say that there is no negara? So he can't say anything. Tetapi orang-orang seperti begitu, bukan saya menekan demikiannya, dia forgotten bahawa perlembagaan yang dibuat itu adalah orang-orang yang terkemuka waktu masalah IGC dengan subkomiti yang semua orang-orang terkemuka. Nah, selepas waktu PBS pula, apa perjuangan? Inilah ini. PBS keluar dari Barisan Nasional, ditekan. Akhirnya PBS balik di Barisan Nasional. Apabila UMNO masuk, dan ini sekarang debatable issue lagi. UMNO masuk, siapa yang jemput? Jan Batang sendiri kah atau jemput kah atau ada itu sebagai tindakan Mahathir balas kepada PBS kah? I mean that is everyone was known. Jadi PBS masuk dalam BN. Apabila masuk dalam BN, siapa yang mau bercerita MS63 ataupun 20 perkara kalau dalam BN? Nobody talks about it. Cuma di saat-saat terakhir 2017-2016 timbullah. Oleh kerana itu sedang dibahas di Sarawak apa Malaysian Agreement, apa tuntutan Malaysian Agreement Secretary. Najib punya reaction ialah kalau ada benda-benda yang kami terambil, kami kembalikan. Conservative statement, very sound. Itulah sebab kenapa Commission of Inquiry on PTI dia juga yang buat. Saya tanya, kenapa kau berani buat ini? I ask him personally, why do you do this? Mahathir tidak berani buat. Dia bilangnya, macam mana saya tahan subuh-subuh lagi Maximus Ongkilik panggil saya pasal soal PTI. So terpaksa dia akur. Selepas itu siapa yang tubuh ini jawatan kuasa mengenai dengan Malaysian Agreement Secretary? Najib juga yang buat. Satu jawatan kuasa dia tubuhkan yang dipengurusikan oleh Dato' Hanif Pak Aman di Datai, Menteri Luar, join chairmanship sama Nisi Sukri daripada Sarawak. Maafkan and they had a forum here. Maafkan saya, Tan Sri. Kita telah kehabisan masa. Yeah. So they had a forum here with Safi, Tan Sri Safi Abdullah was around. You speak in that forum, Dato' Yong, then Dato' Ansari Abdullah was there and whatnot. Jadi it was open by Najib. Itu apa ini? Malaysian Agreement Secretary dia yang mulai. Tetapi janji-janji pilihan raya pada ketika pilihan raya 2018, Mahathir bilang kalau kita menang 20% minyak kita kasih. Selepas itu apa yang diminta kita kasih. Selepas itu dia menang tiada. Jadi perjuangan sekarang ini sehingga sekarang ini menjadi perjuangan pemimpin sekarang yaitu JRS, termasuk Dato' Yong JRS, saya dalam JRS, Attorney General dalam JRS, Dato' Adi Jadun dalam JRS, semua kita dalam JRS. Jadi apa perjuangan kita? Panjang ini cerita. Apa perjuangan kita? Perjuangan kita pada bulan Mei yang lalu, SLS saman kepada kerajaan persekutuan. Kita tahu semua apa pendirian kerajaan persekutuan.
Kita tahu apa statement Perdana Menteri pada ketika waktu meresmikan Tadau Keamatan di Hong Kong. Jadi apa perjuangan kita sekarang ini? Mau diam-diam? Mau seperti Jeffrey pada tahun 86? It's all up to you. Jadi dalam Malaysian Agreement 63 ini ada kesilapan pemimpin di Sabah, kena gaduh sama sendiri. Yang terlampau angkat kaki Kuala Lumpur seperti kerjaan berjaya dahulu, kena integrasi nasional. Tan Sri Kat Sitang Gadam diappoint oleh Mahathir sebagai Menteri Integrasi. Ada, kamu ingat dulu ada satu ferry besar, integrasi nasional di the time. Belum lagi kita cerita dengan amendment Constitution pada tahun 76, artikel 1. Banyak lagi perkara yang mau terpaksa dibincang ini. Jadi orang yang bincang ini orang-orang yang ada pengalaman sedikit macam saya, bukan baca daripada buku saja. Terima kasih.